Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabiru takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Nazir, pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ini kita berada pada tanggal 15 Sya'ban ataupun orang panggil nisfu Sya'ban, ya. Dan berdasarkan kepada banyak perbahasan para alim ulama, ya, menyatakan bahawa bulan Sya'ban ini adalah merupakan di antara bulan yang agung, ya. Dalam syarak Rasulullah SAW memperbanyakkan ibadah pada bulan ini, termasuk puasa-puasa sunat, dan disunatkan bagi kita untuk mempertingkatkan amalan ibadah kita sebagaimana yang disebut dalam banyak hadis. Kelebihan-kelebihan bermula daripada malam semalam, ya, lepas maghrib sehinggalah terbenamnya matahari, ya, pada petang ini. Jadi banyak hadis-hadis berkaitan kelebihan malam nisfu Sya'ban telah diriwayatkan oleh banyak jalur lah. Di antaranya jalur daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Abu Sa'labah radhiyallahu anha, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Sa'labah radhiyallahu an tadi, ya. Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya. Ini nak jelaskanlah berkenaan dengan kadang-kadang, ya, ada orang ditolak terus kelebihan-kelebihan bulan Sya'ban ini, ya. Sebab itu biar kita jelas, ini berdasarkan sumber, ya, daripada Jabatan Mufti Wilayah, ya, yang membahaskan tentang kelebihan-kelebihan khususnya malam, ya, nisfu Sya'ban, ya. Nisfu ni maknanya adalah pertengahan, maknanya tanggal 15 bulan Sya'ban, ya. Ini bukan Ahmad Nisfu pelakon tu, bukan, tuan-tuan, ya. Jalur yang pertama daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluk-makhluknya kecuali orang-orang yang syirik, yakni yang menyengutukan Allah, dan juga orang-orang yang bermusuh-musuhan, yang tidak berdamai. Ini dua golongan yang tidak diampun, yang Allah Ta'ala tak tengok, ya, dan tidak mengampunkan orang yang syirik, menyengutukan Allah, dan juga orang yang bermusuh-musuhan, tidak berdamai, ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1380. Cuma Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa hadis ini dhaif, ya. Walaupun dhaif dari sudut fadailul a'mal, ya,
kelebihan-kelebihan untuk melaksanakan amalan, ini tak salah. Sebab ni masih hadis, cuma ada kadang-kadang sanadnya yang mungkar atau perawi-perawinya ada yang dipertikaikan, lepas tu dia jadi dhaif. Dia bukan hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' tu dia bukan hadis. Ya, tak apa, nanti kita akan tengok beberapa dalil berkenaan dengan kelebihan nisfu Sya'ban ini, dan nanti kita akan tarjih, ya, berdasarkan kepada apa yang, ya, dikaji oleh, ya, pihak yang berautoriti lah, ya. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW pernah bersabda, innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li'aksara min adadi sya'ri wa nami kalbin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan sebanyak bilangan bulu kambing pengawal. Ya, maknanya bulu kambing lah akan diampunkan dosa-dosa, ya, hamba Allah. Tetapi yang memohon keampunan lah, ya, mana ada percuma-cuma. Orang tu dia tak bekerja, tiba-tiba dia nak dapat bonus, tak cil lah kan. Sudah semestinya bonus ni yang layak kepada orang-orang yang bekerja, ya. Tu ini sama juga sebagaimana kita nak diampunkan dosa-dosa kesalahan kita, kitalah yang kena memohon ampun terlebih dahulu, barulah akan diampunkan. Ini hadis riwayat At-Tirmizi nomor 670. Al-Aini mengatakan hukum hadis ini adalah munqati', ya, dia terputus. Mungkin ada perawi-perawi dia yang terputus, ya, ni. Jadi itu dua hadis. Hadis yang ketiga daripada Abu Sa'labah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban ittala Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'min wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hikdi bihikdihim hatta yad'uhu. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang yang beriman serta membiarkan orang-orang yang kufur dan membiarkan orang yang dengki dengan kedengkiannya sehingga mereka itu meninggalkannya. Dalam Syu'abul Iman nomor hadis 3551, Ibnu Jauzi mengatakan bahawa hukum hadis ini adalah tidak sahih. Dia kata tidak sahih maknanya dhaif. Ni. Kemudian daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullah azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa lisnain musyahinin wa qatili nafsin. Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan hambanya kecuali dua golongan, yaitu orang yang bermusuhan, yang tidak berdamai, dan orang yang membunuh diri. Riwayat Ahmad nomor hadis 6353. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya layyin, salah satu daripada ciri hadis dhaif, ya, maknanya ada yang dipertikaikan, ya. Lihat Az-Zawair an Iqtiraf Al-Kabir, manakala Ahmad Syakir mengatakan sanadnya adalah sahih.
Jadi mana dalam banyak ada hadis ni, ada yang menyatakan dhaif, ada yang menyatakan sahih, ada yang menyatakan munqati', terputus. Yang ni pula dikata layin. Ya, maknanya ciri-ciri hadis dhaif. Ya. Tak apa, kita akan tengok semua hadis. Kemudian jalur yang lain daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuh-musuhan. Yang ini Sahih Ibnu Hibban, nomor hadis 5665. Mana hadis yang daripada Muaz bin Jabal ini. Ya, boleh rujuk dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Ya, yang ini dikatakan mengatakan sahih sebab matan hadis dia ada beza sikit. Cuma dengan hadis-hadis yang dikatakan dhaif yang di atas tadi, dari sudut pengertiannya tidak bercanggah. Cuma kadang-kadang dari sudut matan hadis, ya, itu saja yang tak sama. Dan apabila sampai kepada hadis Muaz bin Jabal, ya, dalam kitab apa ni Sahih Ibnu Hibban, tidak ada pertikaian. Yang ini sahih. Jadi maknanya ada dalil yang dhaif, munqati', layin, sahih. Ini. Baik, kita baca semua hadis. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, yaghfirullahu li'ibadihi illa limusyrikin aw musyahinin." Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan hamba-hambanya kecuali orang-orang yang syirik, yakni yang menyekutukan Allah, dan juga orang yang bermusuh-musuhan, yang tidak berdamai. Dan sama macam hadis-hadis yang tadi juga pengertiannya. Dalam Majma'ul Zawaid, ya, Imam Asy-Syakhawi menyatakan bahawa perawi-perawinya tidak ada dipertikaikan. Maknanya kalau tidak ada yang dipertikaikan, biasanya hadis ini sahih. Dia tidak jatuh menjadi dhaif. Dhaif ni kalau ada perawi-perawinya yang dipertikaikan. Ada. Jadi dah dua dalil yang maknanya martabat dia sahih ataupun hasan sahih. Ya. Kemudian daripada Abu Bakar radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu azza wa jalla lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru likulli nafsin ila insanan fi qalbihi syahna awil musyrik billah azza wa jalla." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan setiap yang bernyawa kecuali orang-orang yang ada dalam hatinya permusuhan, belum berdamai, dan juga orang-orang yang syirik, yang menyekutukan Allah. Imam Bukhari mengatakan padanya nazar, penelitian, manakala Ibnu Adi mengatakan sanadnya mungkar. Jadi dikata ada sanadnya yang mungkar. Ya. Baik. Tarjih hukum hadis ini setelah melihat banyak hadis tadi kan, ya. Hadis-hadis berkaitan kelebihan malam nisfu Sya'ban, dia memang berlaku perselisihan pendapat antara para alim ulama dalam menyatakan hukum berkenaan hadis ini.
Sebagian mereka mensahihkan hadis ini, macam dalam Sahih Ibn Hibban dari Muaz bin Jabal tadi, ya, dan juga yang tidak ada pertikaian tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, yang disebut perawinya tidak ada dipertikaikan. Tetapi yang lain-lain macam yang bawah tadi, yang daripada Abu Bakar sanadnya mungkar, yang atas tadi dikata ada yang dhaif. Itu maksudnya di kalangan alim ulama ada perselisihan dalam menyatakan hukum berkenaan hadis-hadis ini. Sebagian mereka mensahihkan dan sebagian sebaliknya. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang dinyatakan ini, ia menunjukkan akan sabitnya hadis-hadis yang menceritakan akan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Maknanya sabit, tetap, maknanya ada asasnya. Maknanya ada kelebihan malam nisfu Sya'ban, ya. Sehingga kan Ibn Hibban tadi mensahihkan satu riwayat daripada Muaz bin Jabal tanpa memerlukan sokongan daripada jalur-jalur yang lain. Pakai satu hadis ni pun dah okey dah, kuat dah, ya. Kami cenderung untuk mengatakan bahawa hukum hadis ini sahih dengan kesemua jalur-jalurnya yang lain, dan ini menunjukkan bahawa hadis ini mempunyai asal dan mempunyai asas, ya. Bukan sebarang-sebarang nak tolak, sebab ada hadis sahih yang tidak dipertikaikan, ya. Walau bagaimanapun, kelebihan malam nisfu Sya'ban adalah sabit, ya. Namun amalan-amalan yang dilakukan pada malam tersebut, ya, tidaklah, ya, merupakan amalan-amalan yang khusus. Sebab tidak ada nas setakat ini dikaji mesti buat macam ni, macam ni. Dia kata mesti. Contohnya macam baca Yasin 3 kali. Jangan kita kata mesti, sebab dia amalan umum. Kalau amalan umum, sama ada kita nak banyakkan zikir, tuan-tuan nak buat kenduri tahlil ke, kan ada zikir, ya. Atau tuan-tuan nak istighfar, anjurkan solat, ya, taubat, kemudian beristighfar, mohon ampun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mengadakan solat-solat sunat, atau berdoa, baca Quran, baca Yasin, termasuk baca Yasin 3 kali ke 10 kali itu pulang, boleh. Cuma jangan kita kata ni kalau malam nisfu Sya'ban wajib, jadi wajib pula, mesti, jadi mestilah pula baca Yasin 3 kali, dan seolah-olah amalan-amalan yang lain tak ada ruang. Tu tak kena kalau macam tu. Nak baca Yasin, tapi kita memperbanyakkan amalan-amalan secara umum. Itu tadi sama ada nak berdoa ke, nak istighfar ke, nak buat solat sunat tasbih ke, 3/4 pagi tadi nak sembahyang hajat ke, sembahyang taubat ke, nak zikir ke. Sebenarnya daripada petang lepas maghrib semalam sehinggalah hari ini sampailah terbenam matahari nanti. Sebab masih dalam lingkungan nisfu Sya'ban, buatlah amal-amalan yang baik. Termasuk muslimat-muslimat kalau nak anjurkan solat sunat tasbih siang hari pun boleh. Sebab solat sunat tasbih ini bukan hanya malam hari 3/4 pagi, ya, tapi siang pun boleh juga, ya. Nak adakan tahlil ke, ya. Sebab dia banyak kelebihan pada malam nisfu Sya'ban dan harinya sehinggalah terbenam matahari, ya. Bersedekah, berinfak, nak berjihad, asalkan apa saja amal ibadat,
maknanya kita dianjurkan. Ya. Antara ulama-ulama yang menyatakan demikian, mana ada kelebihan sabit ya amalan nisfu Sya'ban ini, ya, ialah Syekh Syu'aib Al-Amaut ketika mentahqiqkan kitab Sahih Ibnu Hibban, ya, yang hadisnya tadi daripada Muaz bin Jabal, ya, yang dikatakan sahih, ya, berdasarkan syawahid-syawahid, dalil-dalil dan juga penelitian, ya, saling menguatkan antara satu sama lain dalam bab ini. Sebab itu tadi kita baca hampir-hampir sama dari sudut pengertian. Yang tidak diampun orang yang syirik dan orang yang bergaduh, tidak berdamai. Orang yang dengki, dengki ni orang yang tak berdamai lah. Dia buat fitnah kepada kawan dia atau siapa saja, dia beradik dia, jiran dia, ya, ni itu orang yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun ada hadis dhaif, walaupun ada musnad isnadnya itu yang mungkar, walaupun ada yang lain, ya, unsur-unsur hadis dhaif, walaupun ada yang munqati', maksudnya terhenti sanadnya, tak bersambung, tetapi dikuatkan dengan hadis yang sahih dari Muaz bin Jabal dalam, ya, apa, Ibnu Hibban, ya, Sahih Ibnu Hibban itu tadi. Jadi apabila ada yang sahih, ada dua tadi, ada yang sahih daripada Muaz bin Jabal dan juga satu lagi daripada Abu Hurairah tadi, ya. Jadi apabila ada hadis yang sahih, kemudian ada hadis yang dhaif dan tidak bercanggah dari sudut pengertian dan mafhum, maka para alim ulama mensabitkan adanya kelebihan nisfu Sya'ban, malamnya sehinggalah siangnya, sehinggalah ke terbenam matahari. Tu. Jadi tak salah lah kalau kita nak buat amalan-amalan. Sebab sebagian golongan yang syadid dikata ini bid'ah, ditolak mentah-mentah. Itu kalau sekiranya kita menetapkan dan memastikan malam nisfu Sya'ban wajib, wajib pula baca Yasin 3 kali, dan selepas satu Yasin niat kita apa. Kalau mewajibkan tu tak boleh lah, sebab benda ni pun harus, ya. Malah kalau berdasarkan kepada hadis sahih ini dijadi sunat, ya. Sebab malam nisfu Sya'ban ini ada kelebihan, dan para alim ulama ini berpendapat sabit sebab ada dalil yang sahih, ya, dan sekaligus dalil-dalil yang dhaif itu menjadi, ya, sandaran juga. Sebabnya apa? Apabila dihimpunkan, maknanya tidak bercanggah antara satu sama lain, malah dia saling menguatkan, saling menguatkan. Itu. Sebab itu dari sudut fiqh hadis yang boleh diambil dan dipahami daripada hadis-hadis ini, terdapat hadis lain yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap 1/3 malam. Tahniah dan syabas tuan-tuan bangun awal pagi tadi, sekurang-kurang sempat beribadat, buat tahajud, ya, qiyamul lail, istighfar, ya, mohon kepada Allah, ya. Namun di dalam hadis ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala turun pada malam nisfu Sya'ban sepanjang malam, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam bermula selepas terbenamnya matahari, malam semalam, malam tadilah, ya, sampailah ke subuh, dan sebenarnya sampailah ke terbenamnya matahari, ya.
Jadi bertuahlah tuan-tuan tahniah yang bangun malam, yang memperuntukkan malam tadi khususnya dengan amalan-amalan, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan infak, dengan zikir, baca Quran, istighfar, berselawat, ya, tahlil, tahmid, tasbih, pulang, ya, dipenuhi dengan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baca Yasin 3 kali. Sebab kita umum tidak memastikan khusus amalan itu. Itu pulang maknanya. Itu pun sebagian daripada membaca Al-Quran, baca Yasin itu. Jadi dari sudut fiqh hadis ini juga kita dituntut pada malam tadi untuk memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak dinafikan bahawa pada malam tersebut mempunyai kelebihan dan padanya terdapat keampunan serta penerimaan yang khusus bagi yang memohon ampun. Ini disebut bagi yang memohon ampun dan yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan sesungguhnya berdoa padanya, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, adalah mustajab. Sebab itu kita kena rebut peluang itu. Di dalam hadis ini juga menunjukkan keampunan Allah Subhanahu wa taala amat luas. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan akan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan pengampun. Dalam surah Nuh ayat 10, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ini perintah dalam ayat Quran. Kita nak mendapat keampunan Allah, justru hendaklah kita memohon ampun. Apabila kita tak mohon ampun, ya tak, tiba-tiba nak mengharapkan keampunan Allah, mana mungkin, ya tak. Sebab itu kita kena ikhtiar memohon ampun kepada Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala akan ampunkan. Sebab diperintah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara itu, ya, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kan diperintahkan untuk kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sudut fiqh hadis juga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, melainkan taubat. Sebab itu na'udzubillah, orang yang syirik sampai matinya tak sempat taubat, tidak akan mencium bau syurga, duduklah dalam neraka selama-lamanya, ya. Sebab itu na'udzubillah, ya, orang yang melakukan syirik ini, ya, wajib bertaubat, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun, dan akan hanya mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Sebab itu tak diampun dosa melainkan dia taubat. Kalau orang Islam
berapa hari dia syirik. Sepanjang itu amalannya tidak diterima, tidak diampun. Dan berapa hari dia tinggalkan solat, kena qada. Setelah taubat dia kena qada, wajib melaksanakan yang ditinggal, ya. Sebab sepanjang dia melakukan syirik, penyekutuan terhadap Allah Ta'ala, tak diterima amalannya, tak diterima taubat dia, ya. Melainkan dia kembali kepada agama fitrah taubat, barulah Allah Ta'ala insya-Allah akan mengampunkan dia, ya. Sebab itu jangan sesekali kita melaksanakan perbuatan-perbuatan syirik. Sebab kalau ditinjau zaman dulu-dulu, ya, orang Melayu kita ni dengan amalan-amalan animisme, karut-karut, khurafat-khurafat ni, ada biasan-biasan dia, ya. Contohnya kan, bawa pulut kuning, panjat makam Bukit Jugra tu, mohon dengan kubur Sultan Abdul Samad, hajat apa, bagian-bagian. Ada sebagian kita yang suka mendatangi bomoh-bomoh, dukun-dukun. Hatta, ya, India tua yang ada burung dekat kaki lima banting, dulu-dululah, sekarang dah tak ada dah. Yang ada burung kakak tua ke burung apa benda tu, yang pakai kad tu kan, tuan-tuan ingat tak dulu, ya. Ambil kad, kita pun tengok, dah nasib kita ditentukan oleh burung. Macam mana tuan-tuan? Amalan-amalan pelik-pelik. Bukan itu saja, kadang-kadang masyarakat kita ni, kalau anak-anak tu nak pijak tanah, satu lenggang perut masa 7 bulan dalam perut dia, yang dipanggil mitoni. Sebab pitu itu 7 bulan, 7 bulan dalam perut, metoni katanya. Ada acara dia yang pelik-pelik kan, kita dah ulas dulu, ya. Ada digelundungkan kelapa, telur lah apa, kena mandi berapa perigi air ambil, ya. Jadi banyaklah dalam masyarakat kita ni, Jawa ke Melayu ke sama lebih kurang, ya. Jadi dah tinggal lah, kita dah mengaji, kita dah belajar benda-benda yang ada unsur-unsur syirik, khurafat, selamat tinggal. Mandi-mandi Safar umpamanya kan. Wah, dulu murid tu kalau Rabu ketiga tu bulan Safar, ramai penuh gila. Bukan, ini termasuk kecil-kecil kita lah kan, kita sempat juga kan. Itu yang ada biasa-biasa. Kita pakat bertaubat belaka, ya. Pakat kembali kepada jalan Allah Ta'ala dengan kita mengaji, kita belajar ni, kita tinggalkan amalan-amalan pelik-pelik itu, ya. Sebab itu, ya, setiap masa, setiap ketika ni lazimilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tinggalkan benda-benda khurafat, benda-benda syirik, ya. Kot-kot mana tahu, ya, ada yang masih lagi beramal dengan benda-benda ni, selamat tinggalkanlah. Na'udzubillah. Tuh. Sebab itu wajib kita, ya, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian dari sudut fiqh hadis lagi, orang yang bermusuhan, tadi kan ada disebut 2 golongan, syirik, satu lagi orang yang bermusuh, tidak berdamai. Jadi orang yang mengekalkan permusuhan, masing-masing tak mengaku kalah, tak mengalah lah orang kata, ya, tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis fayaghfiru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna wa yuqal anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha.
Sesungguhnya pintu-pintu surga pada hari Isnin dan Khamis, ya, maka diampunkan setiap hamba, ya. Mana pintu-pintu surga pada Isnin, Khamis akan dibuka. Sebab itu kita disunatkan berpuasa sunat Isnin dan Khamis. Ya, sebab tuftahu abwab al-jannah ni, abwabul jannah. Ya, dibukakan pintu-pintu surga pada Isnin dan Khamis. Maka diampunkan setiap hamba yang tidak syirik, diampun kepada Allah dengan sesuatu, kecuali yang tidak diampun bagi orang-orang yang di antara dia dan saudaranya saling bermusuhan. Ni bermusuh. Lalu dikatakan, tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Dua orang yang bermusuh itu tadi, tangguhkan. 3 kali Nabi ulang, tangguhkan dua orang ini sehingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Maksudnya tangguhkan keampunannya sehingga mereka berbaik-baik, berdamai, memohon maaf. Ya, fa aslihu baina akhawaikum. Maka sebab itu kita kena berperanan juga untuk mendamaikan antara dua orang yang bertelingkah. Ya, tu. Sebab itu yang bermusuhan, yang kecil hati, sakit hati, bertelingkah dengan jiran, dengan kawan, dengan adik-beradik, dengan mak bapak pun kadang-kadang orang zaman sekarang ni dimusuhi juga. Kes harta tak balik 20 tahun. Kenapalah nak, ya, disimpan-simpan macam tu. Balik, dapat restu orang tua, keampunan, berkat. Tu sepatutnya buanglah benda-benda yang negatif tu, ya. Pakat memohon ampun, bermaaf-maafan, ya. Mudah-mudahan apabila dah bermaaf-maafan sepanjang Syakban ini, Ramadan lagi tinggal lagi, terang-tang kita akan diterima amal ibadat kita. Kan untung orang macam ni, ya tak? Tu kena bermaaf-maafan maknanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempunyai sifat dengki. Tadi pun ada hadis di atas yang sebut masalah sifat dengki ini. Allah Ta'ala akan membiarkan mereka ini sehingga mereka meninggalkan sifat-sifat kedengkian itu. Sifat dengki ini juga boleh digolongkan dalam golongan orang yang bermusuhan. Ya, terdapat hadis yang melarang kita daripada bersifat dengki ini. Ya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Alhamdulillah. Janganlah saling memarahi, saling dengki-mendengki, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Riwayat Bukhari, nomor hadis 5612. Dengki apa maksudnya? Tak boleh nak tengok nikmat diturunkan kepada orang lain. Tak kira orang lain tu siapa, adik-beradik ke, jiran ke, kawan ke. Tak boleh tengok orang tu ada lebih, buat fitnah, viral. Tak dapat duit merompak kat mana, ditulis macam tu. Tak dapat duit songlap duit mana entah. Tak dapat duit dari mana. Dia tak tahu, dia tak selidik, main tuduh kerana dengkinya itu. Nikmat yang ada pada seseorang itu kalau boleh hilang. Kalau boleh nikmat tu biar ada pada kita saja, orang lain tak payah. Itu orang dengki. Tetapi dalam Islam ni ada hasad atau dengki yang dibenarkan, yang dipanggil apa? Ghibthah. Contoh, dia tengok ada orang kaya, orang senang, dengan kekayaan dia sentiasa dia infak pada jalan Allah. Dia pun bercita-cita, aku nak jadi kaya macam dia lah. Apabila aku kaya,
InsyaAllah aku akan menjadi pemurah macam dia. Itu contoh yang baik. Kan jadikan contoh. Itu pun kalau dalam Islam dipanggil hasad juga, tapi yang bermakna ghibtah. Ya, ataupun orang tu banyak amalan, banyak ilmu. Oh, dia tu berdakwah, dia tu mengajar, oh dia tu buka pondok. Ya, aku nak jadi alim. Kalau aku tak dapat, sekurang-kurang anak akulah, biar mengaji elok, ada ilmu, biar dia boleh berdakwah. Ya, boleh maknanya membimbing manusia yang lain. Itu yang dibenarkan, yang dipanggil ghibtah. Tapi dengki yang bercita-cita agar nikmat itu hilang pada orang lain, itu dengki yang tak dibenarkan. Itu masuk, ya, la tahasadu itu tadi. Jadi orang yang dengki ini juga tidak diampun oleh Allah Ta'ala, kecuali dia membuang sikap dengki dia. Ya. Dan yang lain di samping itu juga orang-orang yang membunuh diri. Ya, sama ada dia bunuh diri dia sendiri atau dia membunuh orang lain, ya, adalah dosa besar dan tidak diampunkan oleh Allah, khususnya pada malam nisfu Sya'ban, melainkan yang bertaubat. Tapi kalau bunuh diri sendiri, masa bila nak taubat? Dah mati, dah kiok, minum racun, mati, terjun jambatan umpamanya, terjun bangunan, masa bila dia nak bertaubat? Yang boleh bertaubat ni kalau dia membunuh orang lain, dia sempat bertaubat, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Itu maksudnya. Sebab ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qal asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minat al-ghafilat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Ya, Nabi menjawab, syirik, menyekutukan Allah. Kedua, sihir, melakukan sihir daripada perbuatan syaitan ni. Membunuh jiwa, yang ketiga. Ya, kecuali yang dibenarkan. Umpamanya pemerintah menetapkan hukuman balas bunuh, hukuman kisos kepada orang-orang yang membunuh. Kecuali dimaafkan oleh keluarganya, itu pun kena bayar diat. Tu. Kemudian apa lagi yang membinasakan? Ya, memakan riba. Tu. Kemudian apa lagi? Makan harta anak yatim. Kemudian melarikan diri daripada medan peperangan, jihad pada jalan Allah. Dan yang akhirnya menuduh wanita mukmin yang suci melakukan zina. Ini 7 perkara yang membinasakan, diminta kita kena jauhi. Kemudian akhirnya perbahasan berkenaan hadis-hadis tersebut, pendapat alim ulama berkaitan kelebihan nisfu Sya'ban. Telah berkata Imam Asy-Syafi'i, doa mustajab 5 malam, di antaranya malam Jumaat, ya, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam awal bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Ya, dalam kitab Al-Umm ini ada bicaranya, ya, Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Rajab radhiyallahu anhu mengatakan berkaitan malam-malam nisfu Sya'ban, ya, pada malam nisfu Sya'ban pada zaman dahulu para tabi'in daripada penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan beberapa para tabi'in yang lain memuliakannya dan mereka bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang-orang yang mempertikaikan orang nak beramal pada malam nisfu Sya'ban, dia ni lebih hebat ke daripada tabi'in?
Lebih hebat ke daripada Imam Syafi'i? Sebab kadang-kadang manusia akhir zaman ni dia ada doktor sikit, dia ada title sikit, dah berani nak mempelekeh ulama-ulama muktabar yang lalu. Macam dia ni lebih alim daripada ulama-ulama yang muktabar ini. Itu maknanya tak beradab dengan ilmu, ya. Jadi suka nak mempertikaikan, mempelekeh, ya, orang lain, ya. Disiplin kita janganlah begitu. Kalau kita di Malaysia ini, ya, berpandukan kepada mazhab Syafi'iyah, maka kita kena hormatlah pandangan-pandangan Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi ini pernyataan-pernyataan berdasarkan pejabat mufti wilayah persekutuan, satu badan yang berautoriti, ya. Jadi kita nak mengikut panduan yang mana? Nak ikut orang yang kata ni tak ada sabit amalan-amalan nisfu Sya'ban ini, ataupun dia kata ini tak ada nas, bid'ah. Jangan menentam macam tu. Dengan ulama-ulama tadi berpandangan, ya, sabit, ya, amalan-amalan pada malam nisfu Sya'ban. Cumanya jangan kita mengkhususkan amalan-amalan itu. Terpulang apabila ia disebut amalan umum, apa segala amalan baik, tuan-tuan, puan-puan, buatlah. Siangnya sampailah ke terbenamnya matahari ini, ya. Rebutlah peluang untuk kita melaksanakan kelebihan-kelebihan yang ada ini bagi kita. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian, ya, daripada perbahasan hadis-hadis ini. Mudah-mudahan ia memantapkan lagi kefahaman kita. Janganlah maknanya kita goyah dengan pandangan-pandangan yang nakal, yang kata ni tak ada asas, yang ni tak sabit, yang ni tak boleh, yang ni bid'ah. Kita bercakap maknanya ada penghujahan kita, ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.